sama-sama kita membuka dan memohon bimbingan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Ada kutipan? Alhamdulillah. Bismillah. Kita merahkan kasih syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Mana orang ni tak ada? yang telah memberikan kepada kita berdua dan keinginan untuk bersama-sama pada petang ini. Mudah-mudahan majlis ilmu yang dianjurkan pada hari ini bakal dikurniakan bimbingan dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, marilah pada hari ini kita bersama-sama mempelajari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sahabat bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Allahumma aslih dunyaya allati fiha ma'ashi. Allahumma aslih akhirati allati ilayha ma'adi. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ya Tuhanku, perelukkanlah kepadaku agamaku, kerana agama menjadi benteng pertahanan untuk diriku. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau perelukkanlah untukku dunia, kerana di dunia inilah tempat aku tinggal. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau perelukkanlah kepadaku akhiratku, kerana di hari akhiratlah ke tempat kekal abadi untuk aku berada. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau jadikanlah hidupku yang sentiasa bertambah pula dengan kebaikan, dan jadilah matiku rehat daripada melakukan kejahatan. Tuan-tuan sekalian yang baca doa ni bukan standardnya sama dengan kita, bukan tarafnya seperti taraf kita, tetapi yang membacakan doa ini adalah orang yang telah pun diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kekasih. Individu inilah yang telah diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang yang maksum, terpelihara daripada melakukan dosa. Individu yang sama inilah juga, tuan-tuan sekalian, yang telah mendapat pengiktirafan untuk mendapat syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana individu yang hebat seperti ini, yang telah dijamin segala-galanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba inilah individunya yang berdoa merendah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang agamanya paling elok, tiba-tiba dialah yang memohon kepada Allah supaya agamanya diperelokkan. Sedangkan dunianya yang terbaik, tiba-tiba dialah yang memohon kepada Allah, mohon supaya dunianya juga diperelokkan. Sedang akhiratnya juga dijamin oleh Allah, tiba-tiba dialah juga yang mohon kepada Allah, akhiratnya juga diperelokkan. Tuan-tuan sekalian, hadis yang menceritakan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan kepada kita betapa merendah dirinya Nabi kepada Allah, dan menunjukkan kepada kita betapa sempurnanya ajaran agama Islam. Kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan proses permohonan dengan Allah, perelukkan agama sebagai asas. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau perelukkanlah untukku agamaku, kerana agamalah yang menjadi benteng pertahanan untuk diri. Baik agama, tuan-tuan sekalian, baik keseluruhannya. Wasaq agama, wasaq keseluruhannya.
Bagaimana kita ini elok dalam permasalahan agama. Allah Subhanahu wa taala bimbing hamba-hamba. Proses yang pertama sekali, biarlah kita rasa kita dihamba kepada Allah. Kerana itu Nabi SAW ketika dilantik menjadi Nabi, dilantik menjadi Rasul. Malaikat Jibril menghadap Nabi SAW. Kata Jibril, wahai Muhammad, kamu ada dua pilihan. Pilihan ini, wahai Muhammad, sama ada kamu ingin menjadi Nabi Malik, Nabi tapi bertaraf raja, ataupun kamu menjadi Nabi tapi Nabi Abd, Nabi bertaraf hamba. Mana pilihan kamu, wahai Muhammad? Kata Nabi SAW, wahai Jibril, aku memilih Nabi tapi bertaraf hamba. Betapa Nabi SAW merasai dirinya hanyalah hamba kepada Allah, menundukkan diri kepada Allah sepanjang berada di atas muka bumi. Ekoran daripada merendah diri Nabi SAW, Nabi Muhammad terus dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghulu kepada seluruh anak Adam. Kata Nabi, ana sayyidu waladi Adam la fakhr. Aku ni penghulu kepada seluruh anak Adam. Bukan untuk aku berbangga, tapi aku ini memberitahu itulah kelebihan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, bila kita merendah diri, baru kita faham kita ni hamba. Baru kita tahu kita hanya menumpang di atas muka bumi Allah. Kita hanya bernaung di bawah langit Allah. Kita hanya menumpang menghirup udara Allah. Kita baru sahaja menikmati air minum yang dikurniakan oleh Allah. Dalam keadaan kita merendah diri, barulah agama kita akan bimbing, kita akan pastikan kita beragama dengan baik. Tuan-tuan sekalian, bila cerita tentang agama, satu persoalan yang paling penting dalam diri kita, apakah umat Islam jadi hebat kalau kita hanya tunggang-tungging kita melaksanakan salat? Adakah hebat umat Islam kalau kita tidak meninggalkan puasa sunat? Adakah hebat umat Islam bergantung pada zakat, bergantung kepada ibadat haji pada setiap tahun, ibadat umrah pada setiap bulan? Jawabnya tidak. Kerana Nabi SAW telah tunjuk suatu cara bagaimana umat Islam itu boleh jadi hebat. Ia bukan bergantung pada ibadah. Ibadah yang difardukan itu kemestian. Ibadah yang disunnahkan itu sangat digalakkan. Tetapi proses yang sama, kaedah yang digunakan oleh Nabi adalah menerima daripada panduan Allah. Maka ibadah salat bukan perkara pertama difardukan Allah. Ibadah puasa bukan perkara pertama difardukan Allah. Ibadah zakat dan haji bukan perkara pertama yang difardukan Allah. Tetapi perkara pertama yang diturunkan oleh Allah adalah ayat daripada surah Al-Alaq. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Iqra." Jawab Nabi pada waktu itu, "Ma ana biqari." Bacalah oleh kamu, wahai Muhammad. Kata Nabi, aku tak erti membaca. Diulang dan diulang sehingga dibacakan sempurna ayat surah Al-Alaq. Mengapa ayat pertama sekali diturunkan adalah tentang ilmu dan maklumat. Ia adalah mesej penting untuk seluruh umat Islam. Kalaupun kamu ingin beribadah, kamu perlu beribadah dengan maklumat. Kalau kamu ingin mengerjakan salat yang baik, maka kamu juga perlu menggunakan maklumat. Kata Nabi, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sembahyanglah oleh kamu sebagaimana kamu melihat aku menunaikan sembahyang. Maka kita tidak menyaksikan Nabi salat, kita tidak menyaksikan takbiratul ihram Nabi, kita tidak menyaksikan sujud rukuk Nabi, tetapi kita mampu menerima cara yang dikerjakan oleh Nabi setelah para sahabat tinggalkan kepada para alim ulama. Para alim ulama menyusun di dalam kitab-kitab mereka. Kita mempelajari itulah ibadat solat yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Dalam melaksanakan ibadah haji, kata Nabi, "Khudhu anni manasikakum." Ambil dan cedok daripada cara-cara mengerjakan ibadah haji. Tuan-tuan sekalian, ibadah haji pun kita belajar. Hujung minggu kita pergi ke masjid pada setiap hari, sama ada Ahad ataupun Sabtu, untuk mengikuti kelas-kelas kursus melaksanakan ibadah haji.
kita mempelajari bagaimana haji ifrad, kita mempelajari bagaimana qiran, kita mempelajari bagaimana tamattu', kita mempelajari bagaimana tahallul, kita mempelajari bagaimana kaedah ihram, kita mempelajari bagaimana kaedah tawaf, kita mempelajari bagaimana kaedah sa'i dan seumpamanya. Semua perkara ini kita mempelajari secara jelas. Cuba tuan-tuan bayar, kalaulah andai kata kita ingin melonggarkan sembahyang, kita kata kalaulah kamu nak hampirkan diri pada Allah, tambah lagi rakaat. Kalau maghrib 3, kamu sembahyang 5. Kalau subuh 2, rasa tak akrab dengan Tuhan, kita tambah jadi 10. Kerana waktu tersebut, waktu baru lepas bangun tidur, hampirkan diri dengan Tuhan. Jawab, tak sah sembahyang kita, kerana bercampur dengan kaedah ilmu yang kita terima. Demikian juga ibadah haji. Tuan-tuan sekalian, melaksanakan ibadah haji perlu ribuan ringgit, 16,000, perlu 20,000, perlu 25,000 dengan pakej swasta. Cuba bayang tuan-tuan sekalian, kalaulah tabung haji yang berhampiran dengan kita ini membuat suatu pelaburan untuk bantu rakyat kita ini supaya tidak perlu bayar pakej yang mahal. Nak saja setiap orang tak mampu, tapi buat suatu pakej baru. Kita bina Masjidil Haram versi Malaysia duduk di tanah air kita. Apa yang bayar? Hantar arkitek pergi ke Masjidil Haram, berjumpa dengan arkitek daripada Mekah, dapatkan plan Masjidil Haram, berapa buah tiangnya, berapa tinggi Kaabahnya, berapa luas Masjidil Haram, kemudian mereka bentuk tersebut dibawa ke tempat kita ini. Katakanlah tempat yang dipilih adalah Bukit Beruntung, tuan-tuan sekalian. Bila 5 tahun siap, pakej Masjidil Haram semua sekali dah ada, dengan Kaabahnya, dengan kain kiswahnya, dengan tempat tawafnya, dengan tempat sa'inya,